guna, kita konsisten guna. Maksud lawan tadi adalah kita konsisten kita gunakan bidara ini supaya jangan dia menakut-nakutkan kita dengan rasa mencucuk, dengan rasa gatal, dengan rasa sendawa tadi. Kalau kita lemah, maka kita pun kata tak payah gunalah, maka menanglah dia. Bila dia menang, maka kita tidak sakitkan dia dan dia makin kuat, maka kita makin lemah. Kalau kita lawan, maknanya kita terus guna, maknanya kita terus sakitkan dia, maka dia makin lemah, makin luka, makin tercala, maka insya-Allah mudah-mudahan dia tinggalkan kita. Jelas ya? Baik. Kemudian daripada Puan Shima, nak tanya kalau depan pintu ada bau aman spray lepas asar dalam beberapa minit, dalam 2-3 minit, kenapa? Kak dah lama tak gunakan. Banyak juga kejadian. Satu hak Kak dengar ada suara lelaki nafas kuat 2 kali panggil nama Kak, takut nak melintas patah balik selepas waktu maghrib. Kak guna set mandian yang kedua ni, atas kepala ni ada benda aktif bergerak-gerak, guna mandian bidara dan minyak bidara. Maknanya dia cerita ni sefaham saya, maknanya dia spray aman spray ni kat depan pintu rumah dia tak? Kemudian mungkin dia spray tu sekali dua, kemudian bila dia lama tak guna, selepas asar dalam 2-3 minit depan pintu, kenapa? Kak dah tak lama tak guna. Saya tak berapa jelas soalan ni, tapi maknanya apa yang saya faham, bila kita spray, kemudian mungkin dia spray tu sekali dua, tapi dia rasa masih bau warna dia punya aman spray. Kemudian banyak dia dengar suara orang panggil nama dia dan sebagainya, tengok nampak macam budak melintah dan sebagainya, maka itu adalah tindak balas daripada gangguan. Bila mana kita spray kediaman kita dengan amal spray ni ikut kaedah lawan arah jam ataupun persinggahan tawaf, hakikatnya jin yang mengganggu rumah dia tidak suka. Baru-baru ni ada testimoni, dia kata, ustaz, saya lepas saya spray hari ketiga je, dia kata bunyi macam benda berlari-lari atas bumbung saya, gudugang bunyi macam atas berlari. Kemudian pintu tertutup, pintu luar rumah. Maksud tu dia buka, bila dia spray dia buka pintu. Kita pun bila kita spray elok kita buka pintu sikit supaya jin yang ada dalam rumah tu keluar ikut pintu. Memanglah dia boleh keluar ikut mana-mana, ikut saluran aircon pun dia boleh keluar, tetapi kita mudahkan dia keluar. Maknanya kita bagi isyarat dia supaya keluar ikut pintu. Jadi kemudian dia kata pintu tu tutup rapat, macam tu ditutup macam orang hempas pintu tu tadi. Maka lazimnya jin itu marah. Memang bukan lazim lah, maknanya bila kita spray dengan amal spray ni, jin tu tak suka. Macam kita pagar rumah, seorang perawat pergi pagar rumah, maknanya baling lada hitam, rinji hai dan sebagainya, maka marahlah jin. Tak boleh duduklah dia dalam rumah tu. Demikian. Baik. Kemudian daripada Amalina, Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya kaitan lahirnya anak tanpa hubungan, mungkinkah dari gangguan jin atau penyebab lain? Saya ada terbaca kes macam ini. Tidak dinafikan jin itu boleh mencabul ataupun merogol seorang perempuan yang menyebabkan sehingga lahirnya anak. Tetapi bila dia sebut lahirnya anak tanpa hubungan ini, kalaulah anak itu zahir, dia kita kata kalau anak tu anak jin berdasarkan pengalaman dan sejarah, maknanya dia banyak sikit komplikasi. Banyak juga perbahasan, adakah anak itu nampak dan tak nampak. Maka sebab itu ulama mengharamkan perkahwinan di antara manusia dan juga jin, kerana kesannya akan menimbulkan fitnah. Maknanya seorang perempuan tadi tiba-tiba mengandung, bila mengandung maka akan menimbulkan fitnah lah. Siapa ayah dia? Maka takkan dia nak jawab, ayah saya jin, berkahwin dengan jin, ayah dia, bapak dia ni jin. Kalau lahir anak, orang tanya anak siapa, mana pak dia jin, tak nampak, ada sebelah dia. Itu semua menimbulkan fitnah. Dan lagi-lagi pada zaman hari ini terjadi banyaknya perzinaan, alat luar nikah dan sebagainya. Maka senang-senanglah orang berzina, lahir anak, maka orang tanya anak siapa, bapak dia jin, kena cabut oleh jin dan sebagainya. Baik. Jadi maknanya adakah berlaku kemungkinan jin boleh, orang kata, menyebabkan seseorang perempuan itu melahirkan anak? Memang boleh berlaku, tetapi dia jarang berlaku. Dan bila berlakunya seseorang perempuan itu lahir anak tanpa, orang kata, tanpa ayah, kena cek lah macam mana. Tapi kalau dia kata tanpa hubungan, maknanya memang dia tak pernah berhubungan dengan lelaki, maknanya siapa-siapa sekalipun, kahwin pun tidak lagi dan sebagainya, maka tidak mustahil. Tapi kalau
Maknanya kalau dicabul ataupun dilakukan perbuatan itu oleh jin, maka terasa. Banyak sekali kita dengar orang bercerita mimpi dia orang kata perkosa oleh jin. Terasa seperti seorang lelaki yang meniduri dia, dan dalam cerita-cerita cerita mawi, cerita seram pun ada, dan memang itu boleh berlaku kerana itulah benda itu ada perbahasan hukum halal haram berkenaan dengan kahwin dengan jin. Kemudian Hak Eleh, nama dia Hak Eleh dalam Facebook. Kalau mimpi kena belik ular gergasi warna emas, mimpi kena belik dengan ular gergasi warna emas, wallahu a'lam lah. Cuma mimpi-mimpi begitu adalah mimpi yang tidak baik. Boleh jadi dia gangguan syaitan, boleh jadi dia gangguan tidur, maknanya gangguan biasa, boleh jadi juga dia tanda-tanda. Tapi kalau tanda gangguan ini dia berulang-ulang, maknanya hari ni ada ular kejar dia, 2-3 hari, seminggu depan dia mimpi lagi ular belik dia, kemudian dia mimpi lagi ular nak patuk dia, kemudian dia mimpilah, maknanya mimpi itu berulang-ulang. Tapi kalau sekali je, itu tidak, orang kata tidak semestinya. Boleh jadi mimpi psikologi. Petang tadi kita ternampak ular, maka bawa sampai malam kita teringat. Petang tadi kita tengok cerita anaconda, maka tidur malam teringat bermimpi pasal ular tu. Boleh jadi juga. Kemudian Zulfadli, salam Ustaz, sekiranya kita jadikan amalan harian dengan mengamalkan surah 3 Qul, dapat menghindari segala kejahatan fizikal dan rohani serta penyakit ain. Ini dia bukan soalan, ini dia ayat kenyataan. Ya, maknanya mana-mana ayat Al-Quran itu baik untuk mengelakkan kita daripada gangguan. Bahkan lazimilah ayat Al-Quran, ianya insya-Allah mengelakkan kita daripada gangguan. Cuma payah nak amal yang panjang-panjang. Paling-paling ringkas kita baca 3 Qul sebelum tidur, kerana ia menyamai fadilat membaca 1 biji Al-Quran. Siti Rohayu, Assalamualaikum Ustaz, setiap kali sembahyang saya menguap sampai keluar air mata banyak kali dan rasa cukup mengantuk, adakah itu juga gangguan? Boleh jadi ianya gangguan. Kalaulah benda tu berlaku tidak kerap dan tidak berulang-ulang, mungkin faktor kita penat dan sebagainya. Tetapi kalau kita dapati bila mana kita beribadah khusus, maknanya kita solat, kita semayang, kita nak semayang, kita nak baca Quran, kita rasa mengantuk, rasa letih, rasa sakit kepala, setiap kali kita nak ulangi perbuatan ibadah itu, boleh jadi ada something dalam diri kita. Pernah seorang imam diceritakan keluarganya, bila mana dia seorang imam, setiap kali nak pergi semayang Jumaat, maka dia payah nak keluar lama, dekat nak azan baru dia pergi, menyorok dulu, lama dah pakai baju siap semua dah, tapi tak pergi masjid. Jadi bila mana dia ruqyahkan, tumbang dia, maknanya ada gangguan. Jadi tidak semestinya orang biasa kena gangguan, pak imam pun boleh kena, ustaz, budak-budak tahfiz yang hafaz Quran pun boleh kena gangguan ini. Bahkan banyak sekali kita tengok anak-anak yang belajar tahfiz dan sebagainya kena gangguan. Sebab jin itu kadang-kadang ganggu orang jauh dengan Allah. Jin itu juga boleh ganggu orang yang dekat dengan Allah, sebab dia tidak suka dan dia benci. Baik, kemudian Asmariyah Kamariyah, Assalamualaikum Ustaz, saya selalu rasa bisa-bisa di kaki. Kadang-kadang bila pijak sakit, badan pun kerak sakit. Jadi kalau rasa bisa di kaki kemudian pijak sakit, saya tidak katakan benda itu adalah sebagai benda gangguan, melainkan tuan-puan kena cek dulu di hospital, tengok adakah masalah ligamen ke, masalah saraf dan sebagainya. Sebab soalannya rasa sakit kaki bila pijak-pijak badan. Cuma dia kata badan pun selalu sakit bisa-bisa. Simptom tu ada, tetapi bila ada benda macam ni, kita tidak pernah buat rawatan dan sebagainya. Pertama kita tengok dengan hospital dulu. Doktor kata kita tak ada sakit saraf, doktor kata kita tak ada masalah penyakit, maka puan boleh datang pusat rawatan. Atau cara yang paling simple, puan guna saja set bidara ini, mandian bidara dan juga minyak bidara. Guna dua ni, mandian bidara dan juga minyak bidara ikhtiar syifa, ataupun ambil jus sekali, maka insya-Allah akan nampaklah kesan dia kalau ianya gangguan, dan bermulalah proses rawatan insya-Allah. Lazimnya kalau 2 bulan 3 bulan guna maka tak nampak kesan lagi, saya kata datanglah pusat rawatan, kita cuba untuk rawatan berdepan dengan mu'alij. Tetapi kebanyakan mereka yang guna, kalau gangguan tu tidak ketara, insya-Allah dalam seminggu 2 minggu guna atau sebulan 2 bulan guna, insya-Allah rasa hasil yang sangat-sangat positif. Baik.
Kemudian daripada Zul, betul ke Ustaz amalan 3 kul dapat menjadi benteng rohani dan jasmani diri kita? Ya, mana-mana amalan dalam Al-Quran boleh menjadi benteng kita. Kalau kita nak beramal, paling-paling tidak untuk pendinding diri kita, ayat kursi setiap kali sembahyang, setiap kali lepas sembahyang, jangan kita tinggal. Maknanya mana saja kita pergi, sibuk mana kita bekerja, kita jangan tinggal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bahkan bukan saja saya sebut ayat kursi itu untuk dijadikan amalan, jadikanlah diri kita ini selepas sembahyang duduk sekejap. Jangan kita lepas sembahyang bangun, duduk, paling-paling kurang kita zikir istighfar pada Allah, mohon ampun pada Allah, kita baca Al-Fatihah, kita baik kursi, kemudian kita keluarlah kalau kita sibuk urusan kerja dan sebagainya, supaya kita ini ada adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sekadar tunang wajib tu cabut, tunang wajib tu cabut. Jadi biarlah romantik sikit hubungan kita tu dengan Allah, maknanya dengan adabnya, dengan tata susilanya, dengan kita sentiasa nak buat lebih. Jadi ayat kursi tu jangan tinggal lepas sembahyang. Dan bila mana kita baca ayat kursi, baca dengan 9 kali wakaf. Sebab jin bila sampai ke satu ayat wala ya'udhu hifdhuhuma, dia tak boleh ikut, ada dalam sirah. Maka kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amal ayat kursi ni 9 kali wakaf. Maka sampai wala ya'udhu hifdhuhuma, yang wakaf yang ke-8 tadi, jin tidak boleh ikut, terbakar dia. Jadi amal macam itulah, insya-Allah mudah-mudahan menjadi pendinding diri yang baik. Kemudian daripada tu, terima kasih juga tuan-tuan, banyak soalan-soalan yang sedang ditanyakan di sini. Kalau saya tidak dapat jawab sepenuhnya, kita bawa lagi akan datang insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, baik. Kemudian Assalamualaikum Ustaz, adakah penyakit kulit juga penyakit gangguan, contoh kurat panau dan gatal-gatal? Penyakit kulit boleh juga jadi daripada unsur gangguan, tetapi kalau penyakit yang zahir kulit seperti kulit kurat, panau, dia jaranglah dikaitkan dengan gangguan. Cuma kalau gatal-gatal, tak ada apa-apa sebab, selalu gatal, serasa miang badan, itu lazim menjadi tanda gangguan. Jadi boleh gunalah, cuba guna mandian bidara dan juga minyak bidara ni, insya-Allah boleh tengok hasilnya mudah-mudahan. Assalamualaikum. Sunnah rasa masuk dekat atas tadi dah ada. Adakah jin boleh berupa dalam bentuk dia kata jin boleh bentuk dalam apa lagi selain ular dan kalajengking? Jin boleh berupa macam-macam, sebagaimana saya sebutkan awal tadi, boleh jadi ular, kalajengking, kalajengking pula, kemudian lipan, keldai, burung unta pula, dan lain-lain dah. Dia boleh berupa macam-macam, cuma biasanya dia berupa benda-benda yang macam itulah. Okey, baik. Kemudian Ailis, Assalamualaikum Ustaz, betul ke surah Al-Fil bagus dibaca untuk tolak gangguan? Sama saya sebut tadi, mana-mana surah pun baik sebagai pendinding rohani. Cuma ada beberapa surah yang khusus, seperti surah Al-Baqarah untuk kediaman, ayat kursi sepertinya untuk diri sendiri. Kemudian banyaklah ayat-ayat lain yang kita boleh amalkan, seperti Ruqayyah Jibril dan sebagainya. Jadi ayat-ayat Al-Quran mana-mana pun dia baik untuk pendinding diri kita ataupun kekuatan rohani kita. Cuma dalam masalah untuk rawatan, merawat orang, dia berbeza. Maknanya ada beberapa ayat khusus. Ada buku amalan kendiri yang tuan-tuan boleh dapatkan. Yang saya pasang tadi, maknanya yang saya pasang tadi amalan kendiri 2. Kadang-kadang kita pasang amalan kendiri 1. Apa amalan kendiri? Amalan kendiri kami di Pusat Rawatan Islam Darussalam Malaysia, ada beberapa amalan yang diijazahkan oleh Tuan Guru Datuk untuk peruqyah, untuk mu'alij, untuk pengamal perubatan yang merawat orang ni. Tapi oleh kerana ramainya pesakit, maka setiap hari penuh pesakit di pusat rawatan, kadang-kadang kita tidak mampu, maka kita minta pesakit beramal sendiri. Maka buku ini asalnya untuk
peruqyah ataupun untuk perawat, tapi kita jual untuk mereka-mereka yang ada gangguan. Kalau tuan-tuan beli bidara, cakap je nak buku amalan kendiri, yang kecil ni RM5, yang besar sikit ada, jangan ambil lah yang kecil ni tak, orang kata kecil untuk perawat yang menghafal tu tak apalah, tapi kita orang awam nak baca, ambil yang besar yang RM8 tu, saiz dia besar macam buku Yasin biasa kat rumah. Maka dia ada amalan kendiri 1, amalan kendiri 2, amalan kendiri 3. Mula amal amalan kendiri 1, kemudian amal amalan kendiri 2, kemudian amal amalan kendiri 3. Dan saya ingatkan tuan-tuan, untuk pendinding diri yang baik juga, bacalah Yasin. Kami di pejabat baca Yasin tiap-tiap minggu. Kemudian di pusat rawatan pun tiap-tiap minggu. Kami di Ikhtiar Syifa dengan tim kita baca Yasin setiap Selasa, kadang-kadang setiap Jumaat. Kita gila-gila, kita baca Yasin, kita baca Waqi'ah, kita baca Hizib Bahar, kita baca Hizib Nawawi, kita baca amalan kendiri. Jadi untuk orang kata nak maknanya untuk perlindungan diri dan juga keselamatan, rezeki dan segalanya. Jadi untuk diri sendiri baca Yasin. Tak boleh nak buat tiap-tiap hari, buat seminggu sekali. Tak boleh nak buat seminggu sekali, buatlah sebulan sekali pun, tapi bacalah. Kalau nak buat setahun sekali, dia tak jadilah amalan pendinding, dia jadi sebagai amalan. Tetapi kalau kita nak buat pendinding diri, mana kena baca hari-hari, itu yang terbaik. Baik. Kemudian katanya, adakah kayu kemuning hitam atau raja kayu boleh menghalangi ilmu hitam? Itu saya tidak jumpa di mana dalil dan pengalamannya. Kerana kalaulah di asbab sesuatu kayu kita panggil raja kayu, kayu kemuning dan sebagainya, disebabkan sifat wangi, maka mana-mana yang wangi pun jin tidak suka. Jin jahat tidak suka yang wangi. Tetapi tidak semua jin yang baik-baik dia suka yang wangi-wangi, macam manusia juga. Baik, kemudian saya ambil beberapa soalan banyak yang ditanyakan. Terima kasih tuan-tuan yang tanya soalan ini. Mudah-mudahan kalau maknanya insya-Allah kita cuba jawab pada akan datang nanti insya-Allah. Mana ni? Okey, saya ambil daripada atas soalan daripada saya tak dapat nak buka. Daripada Maziah. Dulu saya pernah kena minyak pengasih, dah berubat, alhamdulillah sihat, cuma efek dia sampai sekarang. Kalau saya stres atau penat, dada saya kerap sakit. Dulu masa sakit paling banyak sihir dihantar pada dada kanan. Apa komen saya adalah cuba buat rawatan kembali, sebab gangguan ini kadang-kadang dia boleh datang balik dalam keadaan tidak sedar. Ada keadaan gangguan tu datang lama, dia duduk dalam diri kita, dia tak keluar, tapi dia mendiamkan diri. Kita mula terasa perlahan, dah tahu-tahu dah lama. Jadi kita mudah je, puan cuba ambil minyak bidara ini dan mandian bidara, mandi, kemudian minyak bidara ni selalu sapu pada pagi dan juga malam tempat yang sakit. Tengok tindak balas macam mana. Kalau masih ada gangguan, insya-Allah memang nampak tindak balas dia. Kalau gangguan tu baru nak ganggu balik dan sebagainya, tidak ketara dia 7 hari 21 hari kita guna, insya-Allah hilang. Tapi kalau kita guna tu, kalau kita gangguan tu dah lama dalam diri kita tak sedar rupanya dia ada mendiamkan diri, maka dia mungkin sedikit mengambil masa sebulan 2, kita kena konsisten guna insya-Allah. Baik. Dan katanya kalau ruqyah guna bidara syifa jadi elok, lepas tu bomoh sana tambah lagi sihirnya. Maknanya si bomoh tambah lagi sihir, berubat lepas tu tambah lagi sihirnya, dah berubat tambah lagi. Bila nak baik kalau tak balas balik? Dalam Islam kita tidak boleh balas. Kita tak boleh balas sihir dengan sihir. Bila nak baik, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, tak siapa tahu. Kita tidak boleh tanya bila nak baik. Kita ada masalah fizikal, kita pergi berubat doktor bagi suplemen A, insya-Allah doktor kata baik, kita pun okey balik. Maka tak baik lagi, kita pergi doktor kata kita buat rawatan macam ni, kita berubat tak baik lagi, doktor kata kita kena ambil tulang belakang, kita buat tak baik lagi, doktor kata kita kena operate begini, tak baik lagi. Orang kecil manis, doktor kata kena potong kaki, kita pun potong kaki. Doktor kata kena potong sampai lutut, doktor kata kena potong sampai bawah, kita pun potong juga. Sebab kita mengharapkan kesembuhan, tetapi kita tidak boleh nak potong tu, nak potong ni, bila nak sembuhnya? Maka sembuh bukan kerja doktor, sembuh juga bukan kerja kami, bukan kerja seorang mu'allis, bukan kerja ulama, bukan kerja ustaz. Sembuh adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Selalulah melazimi rintihan ilahi, ilmu kakafin anil maqal, akfini bihaqqil fatihati maqala. Itu boleh tengok dalam
Dalam amalan kendiri itu pun ada, kita minta merayu dengan Allah, ya Allah berilah aku kesembuhan dan sebagainya. Merintih merayulah dengan Allah mengharapkan kesembuhan ini, kerana manusia tidak boleh jamin. Tetapi jangan sesekali sampai kita putus asa, kemudian kita sihir melawan dengan sihir, maka dia masuk neraka, kita juga dibawa ke dalam lubang neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi ingat baik. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin tanya kenapa setiap kali saya buat ruqyah saya dapati lagi teruk tidak balas. Terbaru ni bulan 8 saya buat ruqyah, semasa ruqyah saya asyik sendawa, tetapi selepas ruqyah tu menjadi gatal-gatal dan bengkak satu badan dari muka hingga kaki. Doktor pun tak dapat detect katanya apa yang dikatakan alergi. Jadi kalau kita gangguan memang kadang-kadang berlaku begitulah. Maksudnya selepas daripada kita ruqyah, maka jin kadang-kadang dia menunjukkan marah dia menunjukkan tak puas hati dia, maka dia berbalas dendam. Maknanya dia buat lagi teruk. Hakikatnya kalau kita tak ruqyah, kita memang teruk, maka kita kena lawan, kena ruqyahkan lagi, sehinggalah dia kalah. Itu saja keadaannya. Sampailah maknanya dia kalah, maknanya dia ditinggalkan badan kita. Jadi sebab itulah kami di Ikhtiar Syifa, kita sure puan-puan konsisten guna macam mandi bidara, minyak bidara dan jus kurbi. Jus kurbi tu kuat sebab kita ada 21 daun bidara. Bila kita guna hari-hari, kita sakitkan dia dengan harapan bila dia lemah, insya-Allah dia tinggalkan badan kita. Jadi macam itulah jadi sebenarnya bila kita asyik sendawa lepas kita guna, itu satu yang baguslah. Daripada Syasha Ghazali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin tanya, mimpi bersalingan, maknanya mimpi berulangan kot baby dan menyusukan baby tersebut, tetapi tidak rasa sayang pada baby tersebut. Lazimnya disebutkan bahawa mimpi-mimpi menyusukan bayi atau mimpi mengambil baby ataupun orang kata dukung bayi dan sebagainya, maka ia ada kaitan dengan gangguan. Tidaklah kita menuduh atau mengesahkan bahawa ini confirm gangguan, tidak. Ianya tanda-tanda. Kalau ayam berkokok, tanda masuk waktu pagi. Tapi kalau tak berkukuk pun pagi juga. Jadi kalau adanya mimpi begitu, tandanya boleh jadi ada gangguan. Macam itulah. Jadi kena scan lah. Maknanya boleh guna mandian bidara, minyak bidara ini, gunakan set asas. Kita ada set asas kita panggil mandian bidara dan minyak bidara. Maknanya bila kita guna tengok tindak balas. Kalau ianya gangguan, insya-Allah akan ada tindak balas. Assalamualaikum daripada Nia Dahiyah. Ustaz, kalau satu family kena selain ikhtiar minyak bidara, boleh tak ikhtiar baca surah Fatihah 40 kali untuk satu botol? Tak faham maksudnya. Kalau satu family kena selain ikhtiar, kalau satu family kena selain ikhtiar guna minyak bidara, boleh tak ikhtiar baca surah Fatihah 40 kali tu untuk satu botol maksudnya? Maknanya saya tak faham. Maksudnya mungkin puan kata nak tukar lah. Maknanya tak nak guna tak guna bidara, tapi ganti 40 kali Al-Fatihah. Apa ayat Al-Quran pembaik perlu difahami. Apa ayat Al-Quran pembaik untuk masalah gangguan, tetapi tidak sama dengan kita mengenakan bahan yang sememangnya secara alamiah, maknanya menyakitkan dia. Maknanya menyakitkan dia. Bidara ni menyakitkan dia. Bila dikenakan dengan ayat-ayat yang ruqyah yang khusus, maka dia sangat memberikan lagi. Begitu. Jadi kita guna ayat Al-Quran tu kan, dalam ayat Al-Quran ni kalau kita belajar pun ada ayat penyejuk, ada ayat yang memanaskan. Jadi kalau ayat-ayat Al-Quran, ada ayat-ayat seorang muallis dia belajar ayat ini menyakitkan jin, ayat ini membakar jin, ayat ini melukakan jin. Kombinasi ayat-ayat itu bila diruqyahkan pada bahan bidara Ikhtiar Syifa ini menyebabkan jin itu terasa sakit. Adapun kalau kita nak mengamal dengan ayat Al-Quran Al-Fatihah 40 kali pun boleh, tetapi mungkin tidak sama dari sudut kesannya. Tapi doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kita kata bahawa yang kita baca ruqyah ini yang terbaik, yang paling berkesan. Kalau kita sendiri pun minta doa dengan Allah sungguh-sungguh, baca Quran berulang kali, insya-Allah mudah saja kesembuhan untuk Allah bagi. Pusat rawatan Arya Penang ada tak? Tak ada, maaf puan, untuk pusat rawatan kami. Namanya Pusat Rawatan Islam Darussalam Malaysia. Puan-puan boleh tengok di page Pusat Rawatan Islam Darussalam Malaysia. Di Ikhtiar Syifa kita tak buat rawatan. Kita kerjasama, saya juga esko di Pusat Rawatan Darussalam, selalu juga dengan Al-Fadhil Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Di Ikhtiar Syifa kita pusat jualan, kita ruqyah melalui Pusat Rawatan Darussalam, kemudian kita edarlah. Okey.
Kalau ada pendamping macam mana, Hafizah? Kalau ada pendamping, maknanya kita sendiri. Kalau kita ada pendamping, kita pernah ambil pendamping, kena beramal waktu kita bersilat sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya, maka kita kena putuskan dia dengan cara kita beramal, kita tinggalkan segala amalan itu, kita beramal dengan amalan-amalan ruqyah yang menyebabkan benda tu keluar. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi saya kira sudah agak panjang. Saya ambil 1-2 soalan lagi. Dewi Mawar, Assalamualaikum. Saya pernah mimpi ada makhluk nak keluar daripada tanah, tetapi bila azan subuh berbunyi, tiba-tiba makhluk tu masuk balik ke bumi. Apakah yang terjadi pada saya? Wallahu a'lam, mungkin mimpi gangguan biasalah, sebab bila dah azan tu masuk balik, kita pun sudah dah nak keluar daripada tanah. Cuma kalau mimpi tu berulang-ulang, dia mimpi ni sebagaimana saya pernah sebut, nanti kita hurai sekali lagi akan datang, Datuk pun pernah sebut secara ringkas. Ada mimpi psikologi, ada mimpi daripada syaitan, ada mimpi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mimpi yang baik. Mimpi psikologi dia berkait dengan perbuatan kita waktu siang, maknanya kita tengok cerita bola, kita mimpi main bola. Petang-petang kita masuk reban ayam, kita mimpi ayam malam tu. Petang-petang tadi kita nampak kalajengking, malamnya kita mimpi kalajengking. Itu boleh jadi mimpi psikologi. Tapi kalau mimpi daripada syaitan, mimpi-mimpi yang menakutkan, mimpi-mimpi yang mengerikan, mimpi-mimpi yang tidak baik. Kalau mimpi daripada Allah adalah mimpi-mimpi yang baik. Maka kalau mimpi daripada syaitan itu mimpi tidak baik, mimpi ular sebagaimana kita sebut di antara mimpi-mimpi tadi, mimpi-mimpi binatang-binatang tadi, kalau mimpi itu berulang-ulang, maka ia lazimnya ada kaitan dengan tanda-tanda gangguan. Macam orang dululah, dia kata mimpi dipatuk ular, tanda orang nak meminang. Kadang-kadang kebanyakannya mimpi dipatuk ular tu bukan makna orang meminang, tapi maknanya ada orang hantar sihir pengasih yang menyebabkan seseorang itu suka kepada seseorang yang ditujukan tadi, yang berhajat tadi. Okey. Okey. Assalamualaikum. Okey, daripada Ashley Lily. Kenapa Ustaz kadang-kadang kalau kita mimpi hantu, kita baca ayat kursi, dia sesekali tak takut? Macam mana tahu dia tak takut tu? Macam mana tahu dia tak takut tu? Ayat jin, dia tak suka ayat kursi, dia sakit kena ayat kursi. Cuma sejauh mana dia boleh kebal, dia bergantung kepada keadaan diri kita dan keadaan diri dia. Macam itulah maknanya. Kita kata kalau manusia yang zahir ni, kita ada pedang, tapi tajam mana pedang kita? Dia pun ada pedang, tajam mana pedang dia? Dia punya apa, dia kata orang kata apa yang kita lawan dengan pedang ni, dia punya penahan tu lah. Maknanya dia lagi besar daripada kita. Kita baca ayat kursi, tetapi amalan kita kurang. Ayat kursi tu ayat kursi lah, ada kelebihan dia, tetapi kita ni tak beramal, aura dia tak kuat. Sebab tu bila kita merawat dengan kita beramal sendiri tidak sama. Kerana seseorang perawat itu amalannya tidak ditinggalkan hari-hari, dengan yasin, dengan amalan kendiri, dengan solatnya, dengan baca Qurannya. Maka bila dibaca pada orang yang ada gangguan sakit, kalau kita kata ayat kursi itu saja memang akan menyebabkan jin meraung-raung, cuba kita pergi dekat orang sakit, kita baca. Kita orang awam lah, maknanya kita bukan seorang, kita rasa sakit tak dia pun tengok jeli mata je kat kita. Sebab apa? Sebab kita tidak kuat. Maknanya kita tidak kuat. Nampak ya? Alat kursi itu senjata, tapi orang pegang senjata ni tak ada skill, tak ada pengalaman, maka boleh ke mengalahkan musuh? Tak boleh. Jadi begitu. Baik. Juriah Ibrahim, terima kasih Ustaz atas penerangan. Sama-sama. Zul Selasih, saya mimpi ular besar hitam berkilat depan saya dan menghalang jalan saya. Kemudian ada orang datang bunuh ular tu. Dia, kalau kita mimpi ular tu memang tanda daripada gangguan. Tapi kalau orang kata kita tafsir ahlam, petanda mimpi itu kalau macam datang orang bunuh ular itu, maknanya alhamdulillah, mungkin kita ada buat rawatan, mungkin ada amalan kita yang menyebabkan tak dapat ganggu kita. Macam kita mimpi dalam bentuk sihir berulang kali, ular datang patuk kita, tapi nak patuk tak lepas, nak kejar kita tak dapat, nak makan kita tak dapat. Maknanya alhamdulillah kita masih diselamatkan. Tetapi kalau dia hampir, dia sudah belik kita, dia patuk kita dan sebagainya, itu tanda-tanda yang orang kata dikaitkan bahawa kita sudah terkena sedikit sebanyak kesan daripada sihir itu. Di kampung kami ada orang tanam pokok bidara, subur sangat, besar lagi pokoknya, kita nak buat macam mana daunnya?
tak ada buat apa-apa, biar dengan begitulah. Kalau orang mandi jenazah, bagi guna untuk mandi jenazah. Tapi kalau kita ada orang nak guna untuk rawatan, kalau kita pergi buat rawatan, ambil daun tu bawa, minta peruqyah baca. Kalau kita nak baca sendiri boleh, kita beramal. Kita beramal, maknanya kita tumbuk atau kita blend daun tu, kemudian kita ni dengan air, kemudian kita bacalah dan kita mandikan daun bidara itu tadi. Ia sangat-sangat baik. Tetapi kita kena beramal, kena tahu dan sebagainya. Cuma kadang-kadang tuan-tuan, saya sebut begini, kalau untuk diri sendiri tak apa, tapi kalau untuk orang lain, katalah orang satu rumah atau orang sebelah rumah atau kawan-kawan mereka yang bersebelahan dengan kita ada gangguan, kita ni orang yang tidak ada amalan, bukan orang tidak amal, maknanya kita orang tidak belajar khusus tentang gangguan. Kalau kita berhadapan dengan situasi bila mana dia kena gangguan, maka baik kita minta dia tenang ke, okeylah tenang, kita kata jangan ganggu ya, tak nak. Sebab orang yang diganggu jin ni, macam mana pun setengah jam 40 minit dia akan sedarkan sendiri. Kalau kita bukan orang yang terlibat secara khusus dalam bidang perubatan, katalah kita baca ayat kursi, maka lagi marah dia, maka bila dia mengamuk, kita tak erti nak handle, maka kita bimbang keadaan itu menyusahkan kita. Jadi kita berhadapan dengan orang kena gangguan, kita minta dia bertenang, diam, selawat, kita biarkan dia pun baik. Bila dia baik, kita pun esok pergi pusat rawatan, ataupun puan boleh guna alternatif daun bidara ini untuk menyakitkan dia, ataupun pergi jumpa seorang mu'alis perawat. Jadi maksud saya, ketika mana kita berhadapan dengan orang dengan gangguan dan kita tidak tahu macam mana untuk merawat, kita tidak belajar detail, jangan kita pergi ambil daun bidara, kita tumbuk-tumbuk dengan air, minum, nanti dia mengamuk, susah pula kita. Okey, baik. Jadi dan last saya rasa soalan last daripada Azwan bin, Ustaz, betul ke dukun boleh nampak jin? Seorang bomoh, dia boleh nampak jin, tapi bukan dia nampak semua jin. Dia nampak jin yang mana mementerai perjanjian dengan dia, ataupun jin itu khadam dia. Kalaulah dia nampak semua jin, maka tak boleh berjalan dia. Dan Allah sebut bahawa jin itu nampak kita, kita tidak nampak jin. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, kumpulan jin itu nampak kamu daripada sudut yang kamu tidak nampak mereka. Jadi di dunia ini kita tidak nampak jin, jin nampak kita. Tetapi bagi bomoh, dia nampak jin yang berkumpulan dengan mereka. Ataupun bila jin itu bawa dia ke dalam alam dia, boleh juga nampak. Itu dia boleh cerita, dia kata nampak bunyi yang pergi ke apa tu. Sebab apa? Sebab jin bawa orang tadi pergi ke alam dia. Tapi buat apa kita nak benda tu? Dia akan menyusah dan merosakkan kita lagi. Baik, jadi saya kira pada malam ini setakat ini, dan terima kasih banyak-banyak tuan-tuan yang menonton. Dan jangan lupa, bagi mereka yang ada masalah gangguan, tanda gangguan, tuan-tuan boleh dapatkan mandian bidara Ikhtar Syifa yang ada belakang ni. Dia punya mandian bidara, minyak bidara, kita ada jus kurbi dan sebagainya. Bila kita guna, maka jin itu akan sakit dan lemah. Makin kita guna, makin lemah dia. Bila makin lemah dia, mudah-mudahan makin kuat kita. Dan bila makin kuat kita, makin lemah dia, maka dia meninggalkan badan kita. Andainya 2-3 bulan puan-puan guna, maka tidak terkesan lagi, recommend dan sure saya, datanglah ke pusat rawatan kami di Darussalam, Gombak ada, di HQ-nya di Gombak, tempat Ustaz Ismail Kamus. Kemudian di Johor ada, di Seremban Negeri Sembilan ada, di Kelantan pun ada. Lain-lain kita tidak ada cawangan lagi buat masa ni. Yang terbaru di Karak Pahang kita ada juga. Jadi puan-puan konsisten guna, kemudian datang buat rawatan sebulan, 2 bulan, 3 bulan sekali datang. Kalau saya nak suruh tuan-tuan datang tiap-tiap bulan, tak ada, susah. Setiap orang memang susah. Bukan tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu nak suruh datang susah. Jadi yang mudah adalah tuan-tuan guna tiap-tiap hari. Mandian yang kita dah buat ni, minyak bidara RM55, boleh guna 2-3 bulan, boleh guna. Lagi-lagi kalau kita tak ada gangguan, kita ada penyakit, dia sebagai orang kata untuk mengelakkan kita daripada gangguan. Kalau kita ada penyakit yang doktor tak tahu apa penyakit, banyak kali dah kita berubat, tak tahu apa penyakit, simptom, cubalah guna untuk scan apakah kita ni ada gangguan. Kemudian untuk kita yang tak ada apa-apa, kita boleh guna sebagai protection, maknanya untuk kalau kita pergi berjalan, balik kampung, tinggal rumah lama dan sebagainya, ataupun kita berhadapan dengan orang satu sebelah office, sebelah pejabat kita, kawan-kawan baik kita yang ada gangguan, kita guna untuk protect diri kita. Sebab kadang-kadang kita duduk sebelah dengan ada gangguan, balik kita sakit kepala dan sebagainya pun boleh berlaku, sebab dia kacau kita. Jadi itulah beberapa pesanan saya, dan mudah-mudahan ada soalan-soalan lain yang ditanya, beberapa soalan lagi insya-Allah saya cuba jawab, akan datang insya-Allah. Kota Kinabalu tak ada, kita tak ada ejen di Sabah Sarawak. Cuma
Sabah ada baru seorang, tapi kita tak agresif orang kata untuk ambil Sabah Sarawak sebab susah bagi mereka pun nak post. Jadi kita post ke Sabah Sarawak ataupun Kota Kinabalu RM RM11 untuk 2 unit, maksimum RM16 untuk berapa unit, tak kisahlah berapa unit, 3 unit dah ke atas, maksimum RM16 saja. Biasanya seminggu macam tu sampailah, ataupun 4-5 hari insya-Allah. Daripada Dewi Mawar, rasa tak ada jawab dah. Okey, jadi saya tak apalah, yang ni insya-Allah saya jawab akan datang sebab ada beberapa soalan lain ke atas. Tak ada pula ambil yang kat bawah dulu, yang kat atas tak jawab. Jadi insya-Allah yang lain tu kita bawa pada sesi sama ada Isnin depan. Lazimnya kita buat hari Isnin depan. Tapi kalau kita nampak Rabu pun okey, mungkin kita cuba Rabu. Kalau Khamis, lazimnya saya cuba set dengan Datuk. Cuma dengan Datuk Tuan Guru kadang-kadang bila dia tak sihat, dia cakap nauzullah malam ni tak larat. Tuan Guru kita dah umur 70 lebih. Jadi tuan-tuan doalah kesihatan untuk beliau. Merawat pun kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali. Buat masa ni dengan dialisis 3 kali seminggu. Dan juga faktor-faktor orang kata implement kesihatan yang lain. Tapi masih baik alhamdulillah, kadang-kadang kuliah dan sebagainya. Cuma saya nak orang kata beratkan Ustaz, kita ruqyah dan maghrib dah ada aktiviti dah, kemudian nak buat live lagi dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak nak beratkan lah Tuan Guru. Apapun doakan diberikan kesihatan yang baik, dan insya-Allah kita cuba buat sesi live dan Tuan Guru pada sesi akan datang insya-Allah. Terima kasih pada semua tuan-tuan yang menonton. Jangan lupa yang ada gangguan dapatkan mandian dan juga minyak bidadari Ikhtiyari Syifa, pastikan daripada jenama kami ataupun yang original daripada kami. Kemudian boleh share dan juga recommend pada kawan-kawan mereka yang ada gangguan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak boleh membantu mereka. Terima kasih kepada semua yang menonton, terima kasih kepada semua yang bertanya, dan insya-Allah bagi soalan-soalan yang lain yang tanya kat mana nak beli, Johor ada ke tak dan sebagainya, nanti tim kami akan respon insya-Allah pada tuan-tuan, ataupun tuan-tuan boleh PM kami nombor telefon, insya-Allah kita PM. Kita post setiap hari. 7 kalau Semenanjung RM7 untuk 2 unit ke bawah, 11 unit untuk 3 unit ke atas. Tak kisah berapa saja, RM13 kita ambil, maknanya 2 ke 3 hari insya-Allah sampai. Kalau tak sampai, kita bagi pulangan sepenuhnya ataupun kita akan post semula insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Kita sambung pada sesi akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.